Okay, sifat yang pertama, okay, let's say kita kata sini adalah center bagi bulatan. Ini adalah center bagi bulatan. So sifat yang pertama, let's say kita ada satu sudut daripada circumference kepada center bulatan, dan lagi satu sudut daripada circumference yang sama, titik yang sama kepada circumference yang lagi satu lah, serta tangan yang ada. So kita akan membentuk dua sudut. Sudut ni, okay, kita ada dua sudut. Ini yang pertama, ini yang kedua. Okey, dua sudut ni dia berkait, apabila dia berkongsi tapak yang sama. Kita tengok dia berkongsi tapak yang sama. Satu tu menyentuh center dan lagi satu lagi menyentuh circumference, dan dia membentuk dua sudut. So sudut yang bahagian atas ni adalah separuh daripada sudut di bahagian bawah. Dengan kata lain, kalau sudut bahagian atas ni 30 darjah, maka di bahagian bawah ni adalah 60 darjah, dua kali ganda. Let's say lah, kat sini kita ada sudut 30 darjah, maka yang di bawah ni adalah 60 darjah, dan ianya ada dua kali ganda. Dengan syarat satu sudut bucu menyentuh center, ni center, dan yang lagi satu menyentuh circumference, dan berkongsi tapak yang sama. Dia berkongsi bukaan tapak yang sama, maka sudut ni yang bahagian atas ni adalah separuh daripada sudut bahagian yang menyentuh center. Baiklah, untuk sifat yang seterusnya, okay, kita ada satu bulatan yang mana tengah-tengah ni adalah dia punya center, center bagi bulatan. Dia seakan-akan sama dengan sifat yang sebelum ni, yang mana membentuk segi empat, segi empat, yang mana bukan semua bucu menyentuh circumference. 3 bucu menyentuh circumference dan lagi satu bucu menyentuh center ataupun pusat bulatan. Okay, so sifatnya yang mana perkaitan sudutnya ialah sudut yang di luar center ni, di luar daripada segi empat, iaitu pada bahagian center bulatan, adalah 2 kali ganda berbanding sudut yang di bawah ni. Okey, 2 kali ganda. Sifat ni lebih kurang sama dengan yang tadi lah, yang mana sudut di luar ni adalah 2 kali ganda sudut pada bahagian bawah ni. Okey, sudut yang terbentuk pada tapak yang sama. Contoh, kita ada satu sudut, dua sudut, okey, 3 sudut yang terbentuk pada tapak yang sama. Kita tengok dekat sini, dia terbentuk pada tapak yang sama. So, dia terbentuk pada tapak lengkuk yang sama, maka secara langsung dia punya bucu A, B, C adalah memberi nilai sudut yang sama. A sama dengan B sama dengan C. Sebagai contohnya, anda kata A sama dengan 30 darjah, maka B dengan C pun akan memberi nilai sudut yang samalah, 30 darjah. Walaupun kita bina lagi satu sudut pada tapak yang sama, lagi satu sudut pada tapak yang sama juga akan memberi nilai yang samalah, sudut yang sama. Let's say kat sini kita dah ada sudut D dengan sudut E, maka D dengan E juga akan memberi nilai yang sama. Sebagai contohnya, kalau A tu 30 darjah, B, C, D, E juga akan memberi nilai 30 darjah. Kenapa? Sebab semua sudut ni, kelima-lima sudut ni, dia terbentuk pada tapak yang sama. Tapak yang sama, dia terbentuk pada tapak yang sama. Tapak ni sama, mana dia punya saiz tapak sama besar. Sama seperti sifat yang sebelum ni lah yang kita buat tu.
dia punya tapak dia sama besar, maka sudut pun akan menjadi saiz yang sama. Dengan syarat kesemua bucu ni mesti menyentuh lilitan bulatan, mesti menyentuh circumference bulatan. Okey. Baiklah, sifat yang seterusnya ialah let's say kita ada center. Let's say kita ada satu garis lurus yang melalui diameter bulatan. Satu garis lurus yang melalui diameter bulatan, yang mana dekat tengah-tengah ni adalah center, center bagi bulatan. Okey. Dan sekiranya terbentuk satu segitiga pada diameter tersebut, maka sudut pada bucu tersebut, bucu yang tengah-tengah ni akan memberi nilai 90 darjah, dengan syarat salah satu sisi segitiga tersebut mesti melalui diameter bulatan lah. So sekiranya terbentuk segitiga, mana seperti berikut, bucu yang menyentuh circumference ni akan memberi nilai 90 darjah. Okey, sifat yang seterusnya okey. Okey. Bila ada dua sudut yang garis lurus yang membentuk dua sudut pada bulatan seperti gambar rajah ni. Okey. Dan pada masa yang sama lengkuk pada bawah sudut ni, pada dua-dua sudut ni adalah sama besar. Okey, sekiranya terjadi situasi di mana sudut lengkuk pada bawah sudut ni adalah sama besar, maka secara automatik sudut pada bahagian bucu ataupun sudut nilai sudut ni adalah sama besar. Kata lain, saiz A dan saiz B adalah sama besar. Kenapa sama besar? Sebab dia punya tapak dia punya lengkuk pada bawah sudut ni adalah sama besar di antara dua ni. Sama besar. Sudut yang terbentuk dengan tapak yang sama, maka dia akan menghasilkan saiz bucu ataupun sudut pada bucu yang sama besar lah. Anda kata kalau A 30 darjah, maka B pun akan jadi 30 darjah. Oleh kerana dia berkongsi saiz tapak yang sama. Walaupun bentuk nampak tidak seakan sama, tapi as long as dia punya sudut ni mesti bersentuh dengan circumference lah. Mesti touch the circumference, dan tapak dia sama besar, maka secara automatik A dengan B adalah sama besar. Okay. Sifat yang seterusnya ialah cyclic quadrilateral, ataupun dalam bahasa Melayu dia orang panggil segi empat kitaran. Segi empat kitaran ni ialah segi empat yang ada dalam bulatan, yang terbentuk dalam bulatan, yang mana keempat-empat bucu tu bersentuhan dengan circumference lah, syarat dia. Okey, ini contoh segi empat kitaran. Keempat-empat bucu dia mesti sentuh circumference. Okey, so apa yang special dengan segi empat kitaran ni? Dia punya sudut kita tengok dia punya sudut. Okey, ada empat sudut. Sudut A, B, C dan D. So istimewanya sudut ni, segi empat kitaran ni, sudut yang bersentuhan akan memberi hasil tambah 180 darjah. Sama
Iaitu kalau contohnya A tambah dengan C akan bernilai 180 darjah. Begitu juga dengan B tambah dengan D juga akan bernilai 180 darjah. A tambah dengan C is equals to 180 degree. Same goes for B tambah dengan D lah. So B tambah dengan D juga akan bernilai 180 darjah. Sudut yang bertentangan. 180 darjah. So dengan syaratnya keempat-empat bucu segi empat ni mesti menyentuh lilitan bulatan lah. Tak boleh ada satu sudut yang tidak menyentuh. So dia tak valid. Syarat dia keempat-empat segi sisi ni, bucu ni mesti menyentuh bulatan dan ianya adalah tertutup. Yang mana tertutup tu maksudnya dia membentuk segi empat lah. Okey. Okey, untuk soalan ni, pertama sekali kita dah tahu nilai X tu adalah separuh daripada nilai 220 berdasarkan sifat sudut dalam bulatan yang kita belajar sebelum ni lah. So X is equals to 220 divide by 2. So the answer is 110 darjah untuk nilai X. Manakala untuk nilai Y, kiri dan kanan di bahagian A dan C tu, nilai Y tu maknanya dia punya sudut sama lah. Dia punya sudut tu sama. Tapi sebelum tu kita kena cari nilai yang sebelah lagi yang pada bahagian 220 tu. Dia punya sudut pelengkap dia berapa untuk dapatkan 360. So okay, so ini dia punya segi empat. This one is X Y Y. This one is 220 degree. So yang dalam ni ialah 140 darjah. Okey, yang X ni kita dah tahu X ialah 110 darjah. Okay, so manakala ni segi empat, maka hasil tambah setiap sudutnya adalah 360. Maka untuk mendapatkan nilai Y, 110 tambah dengan 140 darjah tambah dengan Y tambah dengan Y, equals to 360 degree. Untuk dapatkan nilai Y, so yang ni kita akan dapat 250 darjah tambah dengan 2Y bersamaan dengan 360 darjah. Jadi 2Y bersamaan dengan 360 tolak 250 darjah. Itu jawapannya 110 darjah sama dengan 2Y. Maka Y sama dengan 110 darjah bahagi dengan 2. So jawapan dia ialah 55 darjah. So selesai untuk soalan ni. Y 55 darjah, manakala X ialah 110 darjah. Baiklah, untuk menyelesaikan soalan ni, pertama sekali dia minta kita cari nilai X dan seterusnya nilai Y. Untuk nilai X, kita boleh rujuk sifat-sifat yang sudut dalam bulatan yang bentuk rama-rama yang kita pernah bincang lah berdasarkan video yang sebelum ni. Yang mana X akan memberi nilai terus kepada 25 darjah. Yang mana X dengan 25 darjah tu ialah nilai yang sama. Nilai yang sama. Untuk mendapatkan nilai Y, kita tengok Y dia menggunakan sifat bulatan yang lengkuk sama. Kalau kita ingat lagi pada video yang sebelum ni,
bulatan yang mempunyai lengkuk yang sama. Okey, contoh yang ni okey. Ini contoh sudut yang mempunyai arch ataupun panjang lengkuk yang sama panjang lengkuk yang sama. Ini lengkuk dia adalah sama. Okey, sama. This one is sama panjang. So bila dia sama panjang, maka sudut yang dekat sini dengan dekat sini adalah sama besar sama besar. So kalau berdasarkan gambar ni kita tengok, okey, lengkuk yang ni sama panjang dengan yang ni. That's mean sudut ni dengan 25 ni, this one sama besar, maka dekat sini pun 25 darjah. Okey, dah dapat sudut kat situ. Dan tengok segitiga ni, segitiga yang sudut Y ni segitiga. Kalau perasan O ni center, maka yang ni adalah jejari. So sekiranya ia jejari, maka panjang dia sama, maka segitiga ni adalah segitiga sama kaki, yang mana sudut pada kaki pada bawahnya adalah samalah 25. So this one also 25 darjah. So untuk mendapatkan nilai Y is equals to 180 darjah. Total hasil tambah sudut dalam segitiga 180 darjah lah. Tolak dengan 25 darjah. Sudut pada kaki segitiga tadi. Jadi jawapan dia 130 darjah untuk Y. So selesai. Soalan ni korang perlu tahu dua sifat sudut dalam bulatan, iaitu cyclic quadrilateral dengan segitiga diameter, segitiga pada diameter bulatan. Okey, pertama sekali, cyclic quadrilateral. Okey, memandangkan sudut di bahagian luar ni 70 darjah, maka sudut pada bahagian dalam sebelah dalam ni adalah 110 darjah. Sebabkan dia straight line, maka straight line adalah 180 darjah. Sekiranya sebelah kanan kat luar ni 70, maka bahagian dalam tu bakinya 110 darjah lah. Okey, bahagian sini ia setentang dengan sudut 110 pada cyclic quadrilateral. So hasil tambah cyclic yang setentang ni ialah 180 darjah, maka bakinya lagi tinggal 70 darjah. 70 darjah. Okey, untuk yang segitiga diameter ni, kita kena tahu pada bucu bahagian T ni sudutnya adalah 90 darjah. Okey, berdasarkan sifat segitiga pada diameter bulatan. Maka baki lagi sudut pada bahagian sini ialah 25 darjah. Itu 180 tolak 65 tolak 90, so bakinya lagi 25 darjah. Okey, maka nilai sudut bagi X ialah 70 darjah tambah dengan 25 darjah. So jawapannya ialah 95 darjah. Selesai.